Assalamualaikum, jumpa sekali lagi di dalam episod Mitos Buah Pinggang, episod yang kelima. Kali ini saya nak cerita tentang mitos mi segera, mi segera. Dan kenapa ada banyak uh, yang asyik tanya saya lah, tak berhenti-henti tanya saya sama ada mi segera tu merosakkan buah pinggang. Sebenarnya saya tak pasti dia mitos mi segera ni datang dari mana. Ada yang kata rosak buah pinggang, ada yang kata jadi tak pelupa dan sebagainya. Saya rasa bukan mi segera ni bukan merosakkan buah pinggang secara terus, ya, bukan direct, tapi ya, saya nak ingatkan mi segera ni bukannya makanan yang tidak bermasalah. Jadi saya nak bentangkan di sini satu kajian yang telah dilaporkan, ya, di British Medical Journal. BMJ ni kita panggil British Medical Journal tu BMJ lah secara singkatan. Adalah antara jurnal perubatan yang terkemuka, ya, di dunia. Jadi bila dilaporkan di sini, kita perlu berhenti dan lihatlah, ya. Jadi sebelum kita teruskan, kenapa saya cakap mi segera itu tidak sihat, ya? Sebabnya, nombor satu sebab, tak payahlah nak cerita benda lain lah. Kalau nak ceritakan kalori, memang kalorinya sangat tinggi, ya. Yang penting yang saya nak sentuh hari ini adalah kandungan garam dalam mi segera. Sangat tinggi, ya. Mari kita tengok nombor satu, isu dia macam mana anda semua nak tahu berapa kandungan garam dalam mi segera tersebut. Jadi apa yang anda perlu buat, setiap mi segera, sebelum anda beli mi segera tersebut, saya sarankan anda tengok belakang sampul tu, mesti ada kandungan nutrition, ya, ataupun nutrition facts, ya, mesti lihat di situ. Anda tengok dia punya ada orang kata table di situ, cari dalam tu kandungan sodium ataupun salt. Dekat situ anda tahu, ya, berapa banyak garam di dalam sebungkus mi segera tersebut. Jadi dia biasanya dia letak kandungan garam untuk satu paket, ya, ataupun kandungan garam gram setiap 100 gram. Jadi anda tengok yang itu. Jangan lepa pasal benda ni. Okey. Jadi saya ingatkan di sini apa sebenarnya kandungan garam sehari yang anda boleh ambil. Sebenarnya WHO ataupun World Health Organization dah banyak kali cakap, ya, kita perlu sebenarnya ambil garam kurang daripada 5 gram sehari untuk semua orang. Dan untuk kanak-kanak pula kurangkan sikit based on their energy requirement, macam tu. Jadi kalau kita ambil lebih daripada 5 gram sehari, tu dah kira tinggi lah, ya. Jadi kalau dekat Malaysia pula memang dah ada, orang kata, kita kata guideline, guideline ataupun kita panggil Malaysia Dietary Guideline, telah diterbitkan tahun 2010. Dia kata di situ dia klasifikasikan moderate dengan high salt intake. Jadi anda kena tengok nombor ni. Ya, jadi jika kandungan garam makanan anda tu antara 0.3 hingga 1.2 gram setiap 100 gram, itu adalah moderate intake. Moderate salt food, ya. Dan kalau dia lebih daripada 1.2 gram 100 gram, itu adalah high salt food. Kalau anda nak jaga diri anda, jangan makan apa-apa pun yang kandungan garamnya tinggi. Itu sangat penting sebenarnya. Banyak orang lepa pasal ni. Sebab, yelah, mi segera kan, semua segera. Jadi, tak payahlah kita masak. Makan tu je dah kenyang. Ataupun buat macam snack. Benda ni bahaya sebenarnya. Jaranglah patutnya kita tak boleh praktikkan makan mi segera tu terlampau selalu. Saya harap kita elak-elakkanlah benda ni, ya. Jadi kalau kita nak tengok pula
dalam Malaysia SOC Action, kita memang di Malaysia memang kita dah ada orang kata task force ataupun kita dah sarankan kepada masyarakat kita supaya jangan lebih daripada 6 gram sehari. Lagi kurang lagi bagus. Itu untuk yang sihat. Orang yang sakit pula, ada darah tinggi ke, buah pinggang ke, kecil manis, kena kurangkan lagi. Itu sebenarnya. Jadi saya balik kepada kajian diterbitkan ini. Saya baca mungkin kita sama-sama bacalah. Ini kita kata abstraknya. Mereka membuat cross-sectional survey lah, macam dia ambil survey beberapa sampel ataupun semua sampel instant noodle ataupun mi segera yang ada di pasaran di Malaysia. Dia test, dia tengok 707 macam-macam jenis flavor. Macam-macam flavor lah macam-macam perasa perisa. Dan mereka tengok kepada packaging tersebut ataupun di website masing-masing. Sama ada berapa, sama ada nombor 1 ada tak letak kandungan garam, dan nombor 2 adakah kandungan garam itu terlampau tinggi. Okey. Jadi dalam kandungan garam tu patutnya diletak di situ berapa banyak salt ataupun sodium, berapa gram setiap setiap bungkusan tu, ataupun berapa gram setiap 100 gram mi segera tersebut. Jadi daripada kajian mereka ni, saya baca di sini dia melihat 707 flavor dan hanya 62.1% saja ataupun 439 saja yang letak kandungan garam di dalam label package tersebut. Maknanya banyak juga dekat 38% yang tak letak apa-apa pun dekat packaging tu. Itu tak betul tu. Dan kita lihat secara puratanya kandungan garam 100 gram adalah 4.3 plus minus campur tolak 1.5 gram. 4.3 gram tu sebenarnya 4 kali lebih tinggi daripada garam yang tadi saya sebutkan, yang guideline tu high salt tu kalau lebih daripada 1.2 gram setiap 100 gram, itu kandungannya garamnya tinggi. Jadi telah terbukti di Malaysia ni mereka jual mi segera kandungan garam sangat tinggi. Jadi ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya. So basically secara conclusion, secara kesimpulan di sini, memang kandungan garam di dalam kita punya mi segera sangat-sangat tinggi. Jadi dengan secara tak langsungnya, kalau sangat tinggi, anda berisiko sangat tinggi untuk mendapat penyakit, terutamanya darah tinggi. Jadi kalau anda nak betul-betul sihat atau nak jaga diri anda baik-baik, janganlah, kalau boleh jangan sentuh langsung lah yang segera-segera tu. Masaklah, buatlah yang makanan yang sangat-sangat sihat. Saya pun selalu ingatkan pesakit-pesakit saya, jangan guna orang kata perisa-perisa, cube-cube dan sebagainya. Kicap, sos, semuanya banyak garam-garam yang tersembunyi. Anda tak tahu apa dalam tu anda makan, dan sebenarnya jangan heranlah kalau anda air terlebih dalam badan dan sebagainya, atau buah pinggang cepat rosak dan sebagainya. Sebab anda punya kandungan garam tu anda tak perasan anda dah ambil tinggi sebenarnya. Jadi sebenarnya senang saja nak makan, kurangkan garam. Jangan makan segera. Jangan masak dengan menggunakan perisa-perisa yang ada preservatif yang dalam cube-cube tu. Masak benda-benda yang fresh. Macam ayam fresh, jadi perisa perencahnya, udang fresh, lebihkan sikit pun bawang putih, bawang merah, benda-benda macam tu. Kalau kita elakkan yang orang kata artificial, insyaAllah kandungan garam badan kita boleh dikawal. Ini untuk saranan orang sihat. Bila seseorang tu ada penyakit kronik buah pinggang ataupun dah darah tinggi, kalau kita nak makan juga garam sebanyak tu, memang cepatlah buah pinggang tu rosak. Sebab nombor 1, tekanan darah anda akan jadi tinggi.
Bila tekanan darah tinggi, rosaklah kilang-kilang penapis buah pinggang tu. Dan juga kalau anda ada tendensi ataupun anda cenderung kepada air terperap dalam badan ataupun bengkak-bengkak dan sesak nafas dan sebagainya, bila anda banyak praktikkan makanan yang bergaram macam ni atau mengandungi garam yang tersembunyi macam ni, anda senang dapat retention, fluid retention, paru-paru akan berair, kaki akan bengkak macam sebagainya. Dan satu lagi untuk sakit-sakit dialisis, yang ini saya tak tahu dah nak cakap macam mana. Mungkin saya tak pastilah. Mungkin mi segera tu sangat senang, sangat cepat, ya. Tak payah nak fikir, boleh makan, ya. Pesakit-pesakit dialisis, tolong elakkan sama sekali benda ni, ya. Jangan makan. Sebab kandungan air anda, memang kita dah suruh anda kurangkan air. Lepas tu anda pula makan benda-benda bergaram tinggi, mesti anda haus. Bila haus, anda akan minum. Adalah air tak keluar, anda haus lagi, minum lagi. Jadi memang bermasalah lah. Ya. Saya secara kesimpulannya, memanglah makan mi segera tu tidak merosakkan buah pinggang secara langsung. Tapi ianya bukan makanan yang sihat. Kerana kalorinya tinggi dan yang kita kupas di sini adalah kandungan garam sangat-sangat tinggi. Jadi daripada orang sihat sampai orang sakit, memang kalau boleh elakkan sama sekali. Tapi saya faham, bukan senang. Kita dah biasa daripada dulu sampai sekarang makan benda-benda benda macam ni. Mungkin sukar nak buang terbiak tu. Mungkin kita kurangkan dulu. Ya, kita kurangkan daripada kita praktikkan hari-hari, kita buat seminggu sekali, lepas seminggu sekali kita buat sebulan sekali ke, macam tu. Jadi lama-lama anda akan terbiasa, tak makan langsung. Saya pun tipulah kalau saya kata tak makan langsung, tapi saya bila saya biasanya masa bila yang saya makan ni adalah selepas saya berlari. Kalau saya berlari, contohnya saya berlari lebih dari 10 km ataupun 21 km, half marathon. Kalau saya nak sangat rasa makan mi segera tu, okey, lepas saya lari, sebab masa lari kita dah buang garam-garam semua. Masa tu baru saya makan, sebab saya nak terasa nak makan sangat. Saya tak pernah lah ambil bila-bila suka-suka hati je nak makan, ambil mi segera, bukan tak pernah. Dulu pernah. Tapi sekarang saya kita semua once upon a time kita semua belajar di universiti, itu yang senang, tak ada masa dan sebagainya. Tapi saya rasa elok kita putarkan balik. Kita tak boleh putarkan masa, tapi kita tukar balik gaya hidup kita. Makan benda-benda snack yang sihat. Contohnya buah-buahan. Jadi saya harap dengan penerangan saya sini, nombor 1, masyarakat akan lebih peka, tengok ke semua kandungan garam di dalam apa jua barangan yang anda beli. Kalau kandungan garam tu sangat tinggi, saya rasa tak payah belilah. Kalau anda nak beli juga, mungkin sekali-sekala. Hati-hati dengan kanak-kanak, kerana mereka pun kena elakkan makan garam yang tinggi. Jadi, saya harap ini dapat membantu anda untuk memahami sedikit sebanyak apa dia masalah mi segera. Saya tahu sedap, tapi jaga-jagalah. Saya rasa untuk episod kali ini saya berhenti di sini. Terima kasih kerana mendengar. Saya harap anda boleh terus like, subscribe dan terus bagi carangan apa lagi yang saya perlu kupaskan lepas ni. InsyaAllah saya akan beri hadiah, belum lagi, kepada yang memberi cadangan yang terbaik. Saya ada 1-2 calon di situ. Mungkin bila saya buat episod tersebut dengan tajuk tersebut, saya akan hubungi anda. Dengan itu, terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum. Jumpa lagi di episod akan datang.